Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas pembuatan pakaian wanita. Jadi untuk tahun ni kita akan belajar tentang penghasilan pakaian ibu mengandung. Jom kita tengok apa spesifikasi pakaian ibu mengandung. Spesifik pakaian ibu mengandung, pakaian yang dipakai oleh ibu mengandung sebagai satu adaptasi kepada perubahan yang berlaku ke atas saiz tubuh semasa tempoh kehamilan. Ianya direka khas untuk ibu mengandung dengan mengambil kira style yang mempunyai penghilang gelembung di bahagian hadapan badan. Style pakaian ibu mengandung ini adalah longgar terutama pada bahagian perut untuk keselesaan. Jenis pakaian ibu mengandung terdapat dua. Yang pertama, maxi longgar dan yang kedua, seluar mengandung. Maxi longgar adalah pakaian yang sesuai dipakai oleh ibu mengandung semasa mengandung. Stylenya adalah ringkas, boleh dipadankan dengan skirt labur, seluar ibu mengandung atau pakai maxi longgar sahaja dengan labur yang sesuai ikut keselesaan si pemakai. Maxi longgar perlu labur pada bahagian hadapan untuk beri ruang kepada bahagian perut yang semakin membesar mengikut usia kehamilan. Maxi longgar juga menggunakan penghilang gelembung yang sesuai, iaitu kedut lepas, lisu bertentang, lisu beriring dan lisu terbalik. Seluar ibu mengandung merupakan pakaian yang sesuai dipakai oleh ibu mengandung yang inginkan pakaian yang selesa dan pada masa yang sama masih kelihatan cantik. Seterusnya, biasanya seluar ibu mengandung ni berpinggang rendah dalam saiz besar ataupun skirt dengan pakaian pinggang bergetah. Seluar ibu mengandung mempunyai ikatan pinggang bergetah kekal atau boleh diupah suai mengikut keselesaan, mempunyai yoke di bahagian atas luar untuk menyokong bahagian perut ibu mengandung. Ciri-ciri maxi longgar ada 5, iaitu yang pertama mempunyai lisu beriring di garisan bahu, kola simpul hias, kelepek di hujung maxi longgar, lisu terbalik di bahagian hadapan badan dan lengan gelembung dan mempunyai lapik di hujung lengan. Ini adalah contoh maxi longgar. Kita dapat lihat kat situ ada bahagian tanda kola simpul hias, lisu beriring, lengan gelembung, hujung lengan berlapik, lisu terbalik dan juga kelepek. Ciri-ciri seluar ibu mengandung ada 5 juga. Yang pertama, longgar. Yang kedua, mempunyai kelepek di hujung seluar. Yang ketiga, labur seluar panjang. Yang keempat, mempunyai bahagian seluar mendatang yoke di bahagian atas seluar. Dan yang terakhir, mempunyai ikatan pinggang bergetah di sekeliling pinggang. Ini adalah contoh seluar mendatang. Tu ada tanda kat situ seluar mendatang pada bahagian atas. Dan ikatan pinggang elastik ataupun bergetah. Dan pada bahagian kaki seluar tu ada kelepek. Seterusnya, rekaan pakaian ibu mengandung. Jom kita tengok apa yang ada pada rekaan pakaian ibu mengandung. Jenis kocek. Okay, kalau tengok dekat slide ni ada 3 jenis, iaitu kocek tampal, kocek sisi tersembunyi dan kocek tebuk satu bibir. Okey, kocek ni mestilah dilekatkan di tempat yang sesuai dan selesa kepada si pemakai. Ianya mesti dijahit dengan cermat, rata dan dikukuhkan dengan jahitan mesin 2 kali. Dan kocek hendaklah digunakan dengan cukup dalam untuk elakkan benda di dalamnya daripada terjatuh. Jenis lengan. Okey, lengan ni adalah salah satu kaedah untuk menyedahkan keruk lengan. Dan lengan didraft dengan pelbagai style yang bersesuaian dengan bentuk badan dan jenis pakaian.
Lengan juga berfungsi sebagai melindungi kecacatan pada tangan dan mengekalkan ciri tradisi sesuatu pakaian. Okey, boleh tengok kat situ ada banyak jenis-jenis lengan kita seperti yang kita belajar sebelum-sebelum ni. Ada lengan kimono asas, lengan padanan rata, lengan gelembung, lengan kembang payung, lengan slit, lengan pizen, lengan raglan, lengan dolman, lengan kemeja, lengan bishop, lengan balloon dan juga lengan loceng. Seterusnya adalah jenis collar. Okey, kita boleh tengok kat situ ada collar river, collar simpul hias, collar, ada collar dog ear, collar selendang, collar Peter Pan, collar lurus dan sebagainya. Okey, dan apa kegunaan collar ni adalah untuk kemaskan garis leher pakaian, menunjukkan reka bentuk pakaian dan juga untuk tutup kecelaan leher si pemakai. Maksudnya kalau ada kecacatan ataupun parut yang nak tutup pada bahagian leher tu, boleh gunakan ditutup dengan collar. Okey, dan collar pada bahagian yang dilekat atau dijahit sekali pada pakaian. Okey, boleh tengoklah banyak bentuk kat situ kan. Seterusnya adalah jenis bentuk badan. Kalau awak tengok dekat slide ni ada 6 jenis bentuk badan iaitu triangle shape, inverted triangle shape, rectangle shape, hourglass shape, diamond shape dan rounded shape. Jadi bila kita nak buat baju ataupun sekarang yang kita belajar ni baju ibu mengandung, kita nak buat kita ikut jenis bentuk badan si pemakai lah. Okay, bersesuaian dengan kita ambil ukuran badan dia, bila kita nak reka pakaian dia, kita kena ambil kesesuaian dengan jenis bentuk badan dia. Seterusnya adalah urutan kerja penghasilan pakaian ibu mengandung. Jadi untuk kita hasilkan sesuatu pakaian, kita mestilah ikut urutan kerja yang betul. Okay, untuk kali ini urutan kerja pakaian ibu mengandung lah. Sama saja seperti sebelum-sebelum ni. Yang pertama sekali kita kena buat lakaran. Okay, kalau kita nak buat maxi longgar, kita lakar maxi longgar yang macam mana. Kalau kita nak buat seluar ibu mengandung macam mana. Okay, warna apa nak kain nak guna, material fabric apa yang nak guna. Okay. Yang kedua, mengambil ukuran badan. Jadi kita kena ambil lah ukuran badan pelanggan ataupun si pemakai tu. Yang ketiga, mendraft pola. Yang keempat, menggunting fabrik. Yang kelima, menjahit pakaian ibu mengandung. Yang keenam, membuat kemasan. Dan yang ketujuh, acu pakai. Ini adalah 7 urutan kerja penghasilan pakaian ibu mengandung. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa di kelas yang seterusnya. Jangan lupa buat latihan yang cikgu akan berikan sebentar lagi.